peluang dan kesempatan untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama, menjadi asbab untuk kita kembali berhimpun di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Pakistan, di Yaman, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala terus berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan pada masa yang sama kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menempuh ujian kehidupan. Mungkin ada di kalangan kita yang kehilangan insan yang tersayang, hilang ekonomi, hilang pekerjaan, hilang kesihatan, agar semuanya itu digantikan dengan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana hakikat sebenar hidup di dunia ini adalah pentas untuk diuji. Manusia ataupun kita tidak minta lari daripada ujian, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menempuh ujian yang berada di hadapan ini. Ya, mudah-mudahan Allah taala merahmati dan memberkatinya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, kita bicarakan pada siri yang lalu bagaimana manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin mencapai takwa, maka dia kena buat 3 perkara. Yang pertama ijtihad, yang kedua ihtisab, yang ketiga ijtinab. Yang pertama ijtihad, iaitu bersungguh melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh melakukan ibadah, ijtihad. Yang kedua ihtisab, di saat dia melakukan ibadah, dia menghitung-hitung sama ada ibadahnya itu diterima ataupun tidak. Dia menghitung-hitung agar ibadahnya itu tidak memiliki sifat untuk melakukannya kerana manusia. Ihtisab membawa erti buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ijtinab, seorang yang bertakwa yang menelusuri perjalanan untuk membersihkan diri perlu memiliki sifat ijtinab, iaitu menjauhkan diri daripada maksiat. Orang yang buat ibadah lalu membuat maksiat, seakan-akan dia menadah air di dalam baldi lalu membocorkan baldi tersebut. Jadi kita tak nak baldi yang kita pikul ini, yang kita tadah pahala ini bocor. Samalah dipanggil nikmat. Nikmat ni perlu ditadah dengan syukur. Ya, untuk tambah nikmat kena banyak syukur. Kalau kita nikmat banyak, kita kufur, maka kita bocorkan baldi tadahan ini. Sama juga ibadah. Ibadah yang dilakukan banyak, ijtihad dan ihtisab kita buat banyak, tapi pada masa yang sama kita tidak meninggalkan maksiat, kita membocorkan kantung pahala. Kita membocorkan kantung pahala ni tadi. Maka mari sama-sama tuan-tuan perempuan, kita pastikan kantung pahala, baldi yang kita tadah pahala ini penuh dengan ibadah, penuh dengan pahala insya-Allah. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau, dan sumbangan boleh disalurkan ke 0501 2010053038 Bank Islam. Ya, selamat datang pada semua yang hadir, kepada Fauziah Thomas, Lin Mazlin daripada Johor, Makcik Atikah daripada Melaka, kepada semua yang hadir didoakan kebaikan. Makcik Syarifah Mat Kasim, Puan Syarifah Mat Kasim, kepada Jamaliah Awang, Masya Allah, kepada semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Salidah Saleh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irma Maz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Jowo pun ada, Masya Allah, terima kasih di atas kehadiran. Maka kita menyambung bacaan kitab kita Minhajul Amidin karangan Imam Ghazali, iaitu wasiat-wasiat untuk orang beriman. Maka yang pertama, jalan perlu dilakukan untuk kita mencapai takwa. Yang pertama adalah antara amalan para wali adalah banyak mengkosongkan perut, iaitu banyak berpuasa. Orang yang banyak berpuasa maka jiwanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana puasa adalah amalan para anbiya.
Nabi Muhammad SAW menyebut puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, iaitu selang sehari. Walaupun baginda SAW berpuasa Isnin dan Khamis, tetapi Nabi SAW mengangkat martabat darjat puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau kita nak gabungkan kedua-duanya pun boleh. Kalau nak mengamalkan mana satu, nak amalkan ustaz, nescayalah puasa Nabi Daud alaihissalam, ya, kerana puasa Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Nabi SAW sebagai sunnah qauliyah. Ya, sunnah fi'liyah ni apa yang Nabi buat. Sunnah qauliyah ni apa yang Nabi endorse, apa yang Nabi sahkan, apa yang Nabi kata boleh buat, ataupun Nabi sendiri sarankan untuk kita buat. Dan yang ketiga, sunnah taqririyah, sunnah yang Nabi benarkan sahabat buat. Jadi walaupun Nabi SAW puasanya Isnin dan Khamis, tetapi Nabi sahkan, Nabi sebut dan Nabi bagi tahu, Nabi acknowledge puasa Nabi Daud adalah puasa yang terbaik. Maka kita boleh puasa selang sehari dan pada masa yang sama puasa Isnin Khamis. Contoh ya, kita puasa Isnin sebab Nabi puasa Isnin dan kita start puasa Nabi Daud. Kemudian Selasa kita berbuka, Selasa tak puasa. Rabu kita puasa sebab Nabi Daud puasa selang sehari. Kemudian hari Khamis kita puasa pula sebab Nabi Muhammad SAW puasa sunat hari Khamis. Kemudian hari Jumaat kita tak puasa sebab selang seli. Hari Sabtu kita puasa balik sebab selang seli Nabi Daud. Hari Ahad kita tak puasa sebab selang seli. Hari Isnin kita puasa pula. Jadi kalau kita puasa Isnin, kemudian kita puasa Rabu, kemudian kita puasa Khamis, kemudian kita puasa Sabtu, maka kita dapat pahala dua dah. Pahala Nabi Daud alaihissalam dan puasa-puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh gabungkan dua sekali. Bagi yang kuat nak buat lah. Kalau yang tak nak buat, niat pun tak apa. Niat pun tak boleh, payah lagi tu. Niat pun tak apa, ataupun jamu orang berbuka puasa. Jamu orang berbuka puasa. Jadi waalaikumsalam kepada Puan Siti, pada Siti Maisarah, kepada Puan Siti Anisah Masnu, masya-Allah. Boleh Jadi kalau nak gabungkan dua puasa, boleh puasa Isnin, kemudian Selasa tak puasa, puasa Rabu, Khamis puasa, Jumaat tak puasa, Sabtu puasa. Kita gabungkan puasa Nabi Daud alaihissalam dan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala kedua-duanya, masya-Allah. Yang kedua jalan orang yang nak dipanggil nak membersihkan hati ni tadi, bukan sekadar perut kena banyak kosong. Yang kedua, kurangkan berkata-kata. Orang yang banyak bercakap-cakap ni, dia kurang pahala dia. Maksudnya bila banyak bercakap ni, banyak dosa mulut lah. Dosa mulut ni dalam kitab Bidayatul Hidayah ataupun Hidayatul Salikin, ada 8 dosa mulut. Apa dia? Mengumpat, mengeji, membuka aib, memfitnah, mencaci, apa lagi? Bangga diri. Ini semua kata-kata mulut. Marah-marah. 7 dah. 8, khianat. Ada 8 dosa mulut yang perlu kita jauhi. Marah-marah, ya Allahu Akbar. Marah-marah adalah sifat ataupun dosa mulut yang paling mudah dilakukan oleh manusia. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan orang yang marah-marah ni, ataupun Nabi bagi tahu, orang yang marah-marah ni adalah memiliki nafsu yang paling rendah sekali. Sebab langsung tak ada kekuatan nak tahan. Kita kalau orang langgar kereta kita memang boleh marah, tapi sabar. Kita tahan, sabar. Orang yang boleh sabar, maka dia menganggap dugaan yang datang ini sebagai hadiah daripada Allah. Orang yang tak boleh tahan marah dia marah kepada takdir Allah Ta'ala. Contohnya suami kita beli tembikai, contoh. Kita dapat tembikai suami beli. Tapi tembikai itu tembikai tawar. Kita marah suami kita, cakap, abang kenapa beli tembikai tawar? Saya suruh beli tembikai manis tau. Maka suami pun kata, saya mana nak tahu tembikai itu tawar. Saya masa nak beli tu memang saya niatkan tembikai manis. Tapi nak jadi tawar mana saya nak tahu. Awak ni kalau lain kali tak pandai beli, belilah. Tanyalah orang kedai tu, katanya. Maka suami itu penuh dengan kesedihan. Ialah dia nak memuraskan hati isterinya. Tapi tak boleh. Dia bawa lah tembikai itu pergi menghadap tukang kedai. Maka dia pun berkata, wahai tuan kedai, kenapa jual tembikai yang tak manis, yang tawar? Habis saya kena marahkan isteri saya. Yang kali kalau nak menipu, jangan jual tembikai, boleh? Maka tuan kedai tu kata, wahai tuan yang pembeli,
Mana saya nak tahu tembikar itu tawar. Niat saya pada peringkat awal memang saya nak jual tembikar yang manis-manis. Maka si peruncit itu pun dengan sedihnya pun menghadap kepada pemborong. Dia kata, wahai pemborong, wahai scammer katanya, janganlah jual tembikar yang tawar, juallah tembikar yang manis. Maka pemborong pun rasa sedih. Kerana 10 orang mengadu dekat dia, peruncit, yang mengatakan tembikar yang dia supply itu adalah tembikar tawar. Maka pemborong pun jumpa pekebun, wahai pekebun, kenapa jual tembikar yang tawar? Kenapa tanam tembikar tawar? Tanamlah tembikar yang manis. Habis saya nak jawab dengan peruncit macam mana? Maka pekebun pun pening. Dia nak jawab macam mana, sebab dia tanam tu bukan dia yang datangkan tembikar yang manis ataupun tawar. Yang datangkan manis dan tawar tu adalah Allah. Maka Allah datangkan tembikar yang tawar kepada semua orang. Kepada pekebun, pemborong, peruncit, suami dan isteri. Untuk Allah tengok siapa? Untuk Allah tengok siapakah di kalangan mereka yang paling sabar. Nah, Allah nak tengok bila Allah datangkan ujian, Allah nak tengok siapakah hambanya yang paling sabar dalam menghadapi ujian. Wa basyiris sabirin. Tetapi nampak gayanya semua tak sabar. Gitu. Jadi Allah Ta'ala datangkan ujian untuk uji kita silibus sabar. Ada kalanya Allah uji kita dengan silibus redha. Ada kalanya Allah uji kita dengan silibus syukur. Allah uji kita dengan silibus macam-macam lah silibusnya. Hidup kita ni kan pentas ujian. Bila ujian datang, maka ada subjeknya. Subjek sabar, subjek syukur, subjek sakit, subjek redha. Sebab kita ni Allah nak uji, nak naikkan pangkat, nak layakkan kita ke syurga. Maka di saat ujian datang, kita pilihlah untuk bertenang dan bersyukur. Lepas ni kalau ujian datang, kita alhamdulillah. Selamat datang wahai ujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan. Ataupun kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pendamping. Begitu. Itu antara doa-doa yang boleh kita baca, yang kita dapat ambil daripada Al-Quranul Karim. Jadi yang kedua adalah orang yang tahan kata-katanya, yang kurang kata-katanya. Maka ini sifat orang yang menelusuri perjalanan untuk jadi orang yang baik. Tadi tu banyak mengkosongkan perut, banyak berpuasa daripada banyak kenyang. Yang kedua, banyak diam daripada banyak berkata-kata. Sebagaimana kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakaplah yang baik-baik. Kalau tak ada yang baik-baik, elok diam je. Diam je. Tapi diam biar bertempat lah. Kalau orang minta nak minum apa, diam je. Payahlah juga. Encik nak minum apa? Diam. Nak minum Milo tarik ke atau teh tarik? Diam. Nak makan roti canai ke, nak makan roti telur ke, nak makan roti tisu? Diam. Kalau macam tu, elok encik duduk kat rumah je lah. Sebab kursi ni orang nak makan. Kalau encik nak diam je, balik rumah. Ada orang jenis suka diam je. Tapi kalau orang perempuan, bila ditanya suka tak suka, dia diam. Maksudnya dia suka lah tu. Orang perempuan ni, dia diam tu tanda setuju. Kalau tengok cerita Piramli tu, bapak dia tanya, kamu suka ke cik dia kepada tu? Dia diam je. Maksudnya diam tu ada makna tu. Perempuan kalau diam, dia ada makna. Baik. Tapi orang perempuan ni kalau dia bercakap, dia marah-marah, maka dia okey. Kalau dia diam je, ada something wrong somewhere. Orang perempuan ni kalau dia bercakap, baru nampak dia okey. Wallahualam lah. Ni orang tua kata, orang perempuan ni kalau dia suka, dia banyak bercakap. Walaupun dia marah, dia suka sebenarnya. Tapi kalau dia diam, itu lagi bahaya. Seumpama sungai Tasik yang ada buaya. Diam je, rupanya ada buaya. Jangan dia baling batu. Dia baling batu kan keluarlah buaya tu tadi. Itu orang pesan pada saya, perempuan ni biar bercakap. Kalau dia tak bercakap, dia stres sebab dia terpendam di dalam. Orang lelaki tak apa. Orang lelaki ni dia memang suka berdiam. Orang lelaki ni kalau dia berdiam, maksudnya dia okey lah tu. Kalau dia banyak bercakap, maksudnya dia tak okey. Dia stres. Kalau dia diam, okey. Dia senyum je, gitu. Sebab orang lelaki ni dia ada tempat nak melepaskan dia punya stres dia. Kadang-kadang dia naik motor, kadang-kadang dia naik basikal, kadang-kadang dia main futsal, kadang-kadang dia berlari. Itu cara dia melepaskan stresnya. Saya kalau penat sangat memang diam je duduk dalam bilik, kata Siti Maisarah.
Tunggulah kalau dah kahwin nanti, Masyarah. Kalau dah kahwin nanti, memang suami tu dipanggil punching bag. Punching bag ni tempat tumbuk. Maksudnya, dia akan cakap je. Abang tahu tak dekat sekolah saya, budak-budak ni degil lah. Baik. Ya Allah, saya suruh makan, dia tak nak makan. Baik. Saya suruh dia minum, dia tak nak minum. Baik. Suami kena diam, dengar je. Gitu. Suami yang hebat adalah suami boleh mendengar di saat isterinya meluahkan perasaan. Begitu. Baik, C ataupun ketiga, tanda orang itu dia menelusuri perjalanan orang yang saleh ataupun orang yang berjalan untuk membersihkan diri dia. Dia menjauhkan diri dia daripada pergaulan bebas, ataupun dia cuba mengawal diri dia daripada duduk di kalangan lelaki dan perempuan yang bercampur-campur. Melainkan ada sebab syar'i lah. Kalau doktor, maka sebab syar'i. Jangan doktor perempuan tak nak tolong pasien lelaki pula. Oh, saya tak nak tolong pasal saya nak jaga batas pergaulan. Tak. Kalau dia doktor dan dia adalah satu-satunya doktor pada ketika itu, maka dia kena masuklah pergaulan tu. Dia kena tolong lelaki tu. Begitu. Tetapi secara asasnya, manusia yang nak membersihkan jiwanya, dia akan memastikan dia tidak bercampur dengan pergaulan bebas ni tadi. Allah akan minta-minta dapat suami. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Menjauhi pergaulan bebas. Kadang-kadang kita tengok lately ni pergaulan bebas bercampur-campur. Sebab itu antara sebab kenapa kadang-kadang kita berada di suasana yang ramai-ramai tak. Yang ramai-ramai tu tak boleh. Ya, kecuali kalau di dataran tawaf tu. Dataran tawaf tu memang bercampur lelaki perempuan. Itu diharuskan. Itu dibenarkan. Bukanlah harus, maksudnya boleh buat. Tapi tidak ada pilihan. Walaupun masa semayang tu kadang-kadang ada polis tu suruh ke belakang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia kata suruh ke belakang kan. Orang perempuan dekat belakang, orang lelaki dekat depan. Tapi bila nak tawaf tu bercampur. Itu dimaafkan. Tapi jangan kita duduk macam dekat dataran tawaf tu tengok konsert pula. Jangan, tak mau tengok konsert, tak mau. Ya, sama juga kalau kita tengok di tempat-tempat yang berhimpit, kena jaga batasan pergaulan lelaki dan perempuan ya. Maka orang yang beriman, orang yang menelusuri perjalanan untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjauhi pergaulan bebas. Dia jauhkan dirinya daripada pergaulan bebas. Dia jaga batasan agama. D. Orang yang nak menelusuri perjalanan dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, pertama, kosongkan makan, kosongkan perut, iaitu banyak puasa. Yang kedua, kurang berkata-kata. Yang ketiga, jauhi pergaulan bebas. Yang keempat, ibadah malam. Banyakkan bangun malam, kerjakan ibadah malam. Orang yang bangun malam ni, tuan-tuan perempuan, dia banyak bercakap dengan Allah Ta'ala. Orang yang banyak bercakap dengan Allah Ta'ala ni dia kuat. Orang yang tak banyak bercakap dengan Allah ni dia lemah. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab orang yang banyak cakap dengan bos, dia pejabat, dia akan kurang stres. Berbanding orang yang tak tahu nak buat kerja, lalu dia mengharapkan bos suka dia. Orang yang banyak bercakap dengan bos ni, maksudnya bos, dia tahu hala tuju bos, dia tahu apa yang bos nak. Jadi samalah dengan kita dalam hidup ni tuan-tuan perempuan, kita kena banyak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun respon itu mungkin kita tak dapat secara langsung, secara direct. Tetapi Allah Ta'ala bercakapnya dengan kita, dia akan datangkan situasi depan. Mungkin dia nak ajar kita tentang erti muhasabah selalu. Maka dia tengok orang lain disabitkan kesalahan di penjara. Maka Allah nak beritahu kita kena muhasabah. Allah nak berikan kita pengajaran tentang kematian. Allah datangkan kematian di depan tu. Orang lain mati. Itu cara Allah bercakap dengan kita. Allah datangkan kesedihan pada kawan kita. Maka kita pun rasa sedih. Ya Allah, kesian kamu ya. Kita tidak diuji. Maka Allah Ta'ala nak ajar kita dengan situasi yang berlaku di depan ini. Itu cara Allah bercakap dengan kita. Jangan kita nampak doa kita tidak dikabulkan. Tidak. Doa kita selalu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata, Inni qarib. Aku sangat dekat kepada kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengkabulkan semua permintaan orang yang meminta. Cuma kadang-kadang kita tak minta betul-betul. Itu je lah. Ya, tinggalkan tempat tidur, bangkit dan bicara dengan Allah. Betul? Ya, orang yang beriman ini, dia bangun malam. Kalau kita tengok dalam surah Sajadah, Allah Ta'ala berfirman, orang yang beriman ini, dia bangun malam.
Macam mana ke ayat dia? Allahumma salli ala Muhammad. Dia bangun malam, dia tinggalkan katil lah. Saya terlupa dah ayat tu macam mana ke bunyinya. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, saya lupa pula nak datangkan ayat tu. Tak ingat dah macam mana bunyi. Tapi orang yang beriman ni, dia tinggal, dia bangun daripada tempat tidur dia, dan dia banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda orang beriman. Orang yang banyak, yang bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala, dia banyak bangun malam dan jadikan amalan bangun malam itu amalan yang paling disukai. Kerana amalan bangun malam inilah para anbiya menjadi sangat kuat. Para nabi menjadi sangat kuat kerana mereka melazimi amalan bangun malam. Kita tak percaya tuan-tuan puan, cubalah bangun malam. Kita bangun setiap hari pukul 5.30, bangun. Wajibkan diri ini bangun 5.30 setiap hari. Di saat kita bangun tu, solat tahajud. Lepas siap-siap tu, sebelum subuh, solat tahajud. 2 rakaat sebelum subuh khairul minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa lagi yang kita nak apabila kita telah mendapat janji daripada Tuhan sekalian alam ini untuk beritahu kepada kita 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tak nak ke dunia? Kita nak dunia. Tetapi bila mana Nabi kata orang yang dapat dunia ini adalah bila dapat selesai 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kadang-kadang itulah yang mereka susah nak buat. Jadi subhanallah, dalam kita menelusuri perjalanan orang yang saleh, maka yang kelima adalah menjaga ibadah malam. Yang keenam, menjaga sumber makanan daripada yang halal. Orang yang nak jaga hati ni tuan-tuan perempuan, maka dia kena pilih pemakanan yang halal dan tayyiban. Halal lagi baik. Kalau orang dia tak jaga hati dia tak jaga makan minum, maka hati pun rosak. Kalau kita tengok Ashabul Kahfi, anak-anak Ashabul Kahfi yang Allah Ta'ala tidurkan selama 309 tahun ini, mereka jaga makan minum mereka di saat mereka bangun tidur. Bila mereka bangun tidur, mereka kata salah satu mereka, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah. Pergi kepada bandar, bawa duit ni, pergi cari makanan yang paling azka ta'am. Pergi cari makanan yang paling baik. Paling baik di sini yang paling halal, paling suci, paling bersih. Maka mereka ni memang anak muda yang jaga makan minumnya. Bukan diet, tetapi jaga sumber makan minum. Jadi kalau kita nak bersihkan diri, nak jadi orang yang selalu ada tazkiyatun nafs, makan dan minum kena tengok sumber, kena tengok bahan yang dimakan. Dan kalau boleh tengok cara penyediaan makanan. Kalau kita tengok ibu-ibu zaman dulu kan suka masak sambil berzikir. Sambil berzikir sambil masak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zaman dulu punya didikan. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Itu kan kaedah zaman dulu kan sambil masak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Allah. Sambil kacau gulai. Itu didikan yang kita tahu zaman dulu buat begitu. Tapi lama kelamaan didikan itu makin pudar, maka tidak ada lagi kaedah berzikir di saat penyediaan makanan. Kalau di Kuala Lumpur ni, makan sambil berdiri, sambil berjalan. Menyediakan makanan sambil tidak berzikir, sambil menyanyi, sambil tergelak, sampai marah-marah pun ada. Dia nak buat roti canai, dia marah, order salah. Apa ni lambat, sambil tenyeh makanan tu. Lepas tu kita makan, kita pun jadi sifat marah-marah. Apa yang kita makan, dia membentuk hati. Jadi masa masak kena ingat Allah, masa makan kena ingat Allah. Jangan hina makanan. Kalau tak sedap, diam. Kalau sedap, alhamdulillah. Kalau tak sedap, kita jangan hina makanan. Sebab dia adalah layak untuk diangkat darjatnya kerana ia makanan. Orang zaman dulu, kulit roti pun simpan tahu. Sebab sayang pada makanan. Orang zaman sekarang, bukan kulit roti. Roti-roti tu dia buangnya. Nampak tak orang zaman dulu didik macam mana? Makan nasi sampai licin pinggan. Nasi kalau jatuh, kutip balik makan. Itu didikan orang zaman dulu.
Zaman sekarang tidak membazirnya. Allahu Akbar. Asal tak sedap je buang. Asal tak sedap je buang. Zaman dulu bukan kira sedap tak sedap. Ada makanan, apa yang ada makan. Nasi putih, kicap, ikan goreng, itu sedap dah tu. Kalau pula mak yang suap, ya Allahu Akbar, sedapnya. Tengah masak sentiasa baca selawat dan ya latif tahniah Siti Maisarah, ya Allahu Akbar, bagusnya Siti Maisarah. Sambil masak sambil selawat. Itu yang terbaik tu, ya. Cuma kena hati-hatilah, kadang-kadang kita seronok. Jangan menyanyi tak apa. Jangan menyanyi sudah. Ni kalau sedang menyanyi belakang, dia macam cerita Piramli tu kan, dia letak garam kat atas, dia paling sudip tu habis jatuh garam. Dia kata cukup puas hati, Yahoo, dia pun tolak beras, dia tolak dia punya sudip tu ke atas, kena garam, habis masuk garam dalam gulai tu. Penyudahnya masin, dia kata. Masin. Saya tengok cerita bujang lapuk ke apa ke. Baik, jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah lebih kurang pengisian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran pada pagi ini. Tak habis makanan, buat baja ustaz. Ada orang kata, ustaz, kalau tak habis makan, jangan dibuang. Makanan itu boleh dibuat baja, boleh diberikan makanan pada binatang. Silakan. Yang penting jangan membazir. Iaitu kita betul-betul buang dalam tu sampah tu buat tak tahu. Sedangkan ada binatang boleh makan. Pokok boleh ditanam, tanam kat pokok. Begitu, ya. Jangan membazir. Bagi orang miskin nak makan. Ada orang nak makan, Pak Gad yang jaga tu tak makan, tak dapat makanan. Jadi kita bantu mereka dapatkan makanan, kita bagi mereka makan. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang tu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan. Saya ulang balik, orang yang nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, dia ada 5 benda. Pertama, banyak berpuasa. Yang kedua, kurang bercakap-cakapnya, kurang marahnya. Ketiga, jauhkan diri daripada pergaulan yang tidak berbatas. Yang keempat, selalu bangun malam. Yang kelima tadi, jaga makan minum daripada sumber yang halal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.